kadang gelap, kadang cerah. Hati ini jika resah, siksa jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dengan hidayah dan taufik daripada Allah Jalla wa'ala, kita boleh sambung membaca buku kita ini. Ikhwatul iman, kita sampai pada muka surat 23. Kalau saya punya tanda ini muka surat 23. Di bawah tajuk yang berada pada muka surat 21, iaitu syirik besar, syirik yang akbar. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Jadi kita berada pada soalan yang ketiga daripada syirik besar. Soalan yang pertama dahulu, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Telah kita bincangkan. Soalan yang kedua pada muka surat 22, apakah syirik besar itu? Telah kita bincangkan. Malam ini soalan yang ketiga pada muka surat 23, apakah syirik itu ada di kalangan umat Islam saat ini? Kita bincang pasal syirik, kita juga telah bagi tahu bahawa zaman jahiliah itu telah pun berlalu. Jahiliah nama lain kepada syirik. Sebab isi jahiliah adalah syirik Allah. Ambil di mana? Ambil pedoman daripada perkataan Ja'far bin Abi Talib, ayyuhal muluk inna kunna ahlal jahiliyati ya'budul asnam. Wahai tuanku, kami ini adalah ahli jahiliyah, kami menyembah berhala. Jadi bila kita kata zaman jahiliyah adalah zaman di mana penyembahan berhala dia berpusat, center dia di Mekah. Tapi hari ini tidak ada. Hari ini Mekah menjadi kawasan yang paling aman. Aman akidahnya, aman keselamatannya, aman ibadahnya. Cuma masalahnya orang yang pergi ke Mekah itu jiwanya bergelora. Itu saja. Ada satu orang bukan Islam bertanya, dalam Islam ini adakah tidak ada unsur keganasan? Dia tanya soalan tu. Jadi jawapan dia tidak ada. Dia tanya soalan yang kedua, kalau dalam Islam tidak ada keganasan, kenapa dia kata media-media sebelah Saudi melaporkan ketika orang Islam melaksanakan haji banyak yang mati bersama-sama mereka sahaja, sedangkan ketika mereka buat haji tu orang kafir seorang pun tak ada. Habis yang bunuh sama-sama mereka siapa? Alhamdulillah dia tak tanya saya. Kalau dia tanya saya baru nampak tu. Pasal baru nampak, pasal tak tahu nak jawab. Pasal dia tanya sahabat kita yang penyabak ini, maka sahabat kita pun tolong jawab. Dia kata tidak. Sahabat ini jawab, dia kata kalau you pergi ke Tibet, kebanyakan orang Tibet itu agamanya Buddha. Tetapi Tibet juga menunjukkan pernah berlaku pembunuhan, kematian
sesama orang Buddha. Adakah dalam Buddha itu ada keganasan? Jawapan dia tentu tidak. Jadi itu bukan mewakili agama, itu mewakili kawan yang pergi kursus haji terlebih kursus sampai 20 siri. Jadi bila dia pergi terlebih, dia jadi overload. Itu pasal itu kursus jangan bagi lebih siri, dia akan jadi overload. Jadi yang benarnya ialah khutbah-khutbah yang disampaikan di Mekah oleh mana-mana imam sekalipun sentiasa berpesan dalam khutbah Jumaat dia bahawa jaga diri baik-baik, jangan kerana ibadat sunat memudaratkan kawan, kena jaga, seluruh dunia sedang perhatikan kita. Langkah tuan-tuan hari ini, dia kata ayyuhal hujjaj, wahai jemaah sekalian, langkah kamu hari ini bukan mewakili kamu, tapi mewakili agama kamu, mewakili Tuhan kamu dan Nabi kamu. Kalau kamu tersalah, dunia akan kata Tuhan kamu salah, agama kamu salah, Nabi kamu salah. Peliharalah kehormatan yang Allah berikan sesama kamu. Dalam khutbah tu. Tapi orang kata the same problem because manusia ini sama saja pitang mana. Masalah dia bila dia dengar khutbah dia lena. Tak tu. Dia tak dapat tangkap apakah khatib sampaikan pada hari Jumaat itu. Jadi ikhwatul iman, zaman jahiliah telah berlalu. Adakah ini zaman jahiliah? Tidak, ini bukan zaman jahiliah. Ini zaman ini ada orang sembah berhala, itu saki-baki daripada penyembahan berhala. Kalau kita kata ini jahiliah moden, ini zaman jahiliah, kita macam mengiktiraf balik penyembahan berhala itu menguasai bumi Mekah. Dan itu sabit daripada riwayat yang sahih. Telah habis zaman-zaman jahiliah. Habis kalau jahiliah habis, maka soalan timbul, apakah syirik itu masih wujud di saat ini? Jawapan dia kata ya, ada. Syirik akan ada. Tak banyak sikit, tak sikit banyak, dia akan ada. Jangan takut, dia akan ada. Dalilnya terdapat di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Surah Yusuf ayat 106. Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Subhanallah. Selagi manusia ini tidak sembah Allah secara total, selagi itu syirik itu wujud. Syirik itu wujud. Memang dia wujud. Bahkan dalam surah Yusuf ini Allah bawa satu contoh. Allah suruh Nabi Yusuf bercakap kepada mereka, arbaban min dunillahi mutafarriquna amillahi wahidul qahar. Adakah Tuhan yang berselera-selera ni tak tahu hasil usul mai ikut mana, hak tu lebih kamu nak sembah daripada Allah itu wahidul qahar. Allah itu esa lagi qahar, perkasa, gagah. Dan Quran menyatakan berhala-berhala itu adalah sammaitumuha aba'ukum. Berhala-berhala itu adalah nama yang bapa-bapa kamu beri. Kamu pun tak tahu nama apa. Nama Latta, nama Uzza, nama apa-apa yang ada, Hubal. Ini bukan nama turun daripada langit. Itu sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu adalah nama yang kamu dan bapa-bapa kamu, nenek moyang kamu yang bagi. Kenapa kamu sembah? Subhanallah, begitu teranglah. Begitu terang kesyirikan. Tetapi kerana syaitan itu masih hidup, kerana kaedah kita tidak boleh memaksa akidah orang, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Di antara rusydu dan al-ghayy itu tabayyin. Jelas. Apa dia ar-rusydu? Pertunjuk. Apa dia al-ghayy? Kesesatan. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Allah telah menunjukkan cahayanya hidayah dan gelapnya kekufuran. Dan kaedah agama la ikraha fid din, menyerah hati bertauhid pada Allah, tak boleh ada unsur paksaan. Tidak boleh ada unsur. Pasal itu bila ada sahabat cantah dalam hadis Bukhari, dia cantah kepada kawan dalam perang yang mengucap la ilaha illallah,
Nabi marah dia. Aqatalta man qala la ilaha illallah? Hang bunuh orang yang sebut la ilaha illallah? Nabi tanya, masa dia sebut tu hang ugut dia? Dah. Masa dia sebut itu, dia sebut dengan sendiri? Ya. Tapi dia nak berdalih, ya Rasulullah. Nabi kata, hang robek hati dia kan sampai hang tahu? Mungkin insan menyebut dengan ikhlas, mungkin tidak ikhlas. Maka yang mungkin itu serah pada Allah. Yang nyata apa dia? Dia telah melafazkan tauhid, maka dia adalah ahlu tauhid. Tetapi akan ada orang akan mempersekutukan Allah sampai kiamat. Dia akan mempersekutukan Allah. Dan Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ya'budul awthan. Hadis Imam At-Tirmidzi. Nabi kata, hari kiamat tidak akan tiba sampai beberapa suku di antara umatku bergabung dengan orang-orang musyrik, dan hingga mereka menyembah berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu. Nabi nak menyebut salah satu daripada fenomena kiamat, murtad menjadi-jadi. Oh, subhanallah, itu tanda kepada wujudnya hari kiamat. Jangan diperselisihkan. Jangan diperselisihkan. Kalau orang kata orang murtad banyak, ya, kena akui. Kenapa orang murtad banyak? Kerana ajaran tauhid tak dikembangkan. Dan dalam ilmu tarekat, mengaji tauhid ni satu mengaji yang bila tak faham, itulah faham. Tengok nak ada jadi. Dia pelik. Kita mengaji sampai tak faham, sampai no ending, tak ada jawapan, fahamlah tu. Kita kata, ustaz saya tak faham, fahamlah tu. Dia pelik. Ahlus sunnah ni dia mengaji faham. Apabila ada orang itu, jangan bimbang, Nabi kata, jangan kamu khawatirkan lagi. Orang Islam ketika itu akan kawan dengan orang-orang kafir banyak. Kita boleh kawan dengan orang kafir, mereka manusia, kita manusia, tetapi mereka tidak boleh membimbing kita. Dia pandai, mungkin dia doktor, mungkin dia engineer, mungkin dia lawyer, dia pandai, tapi kebodohan dia nyata, dia minta kepada makhluk. Dia minta kepada topek kong, dia minta kepada tu, dia minta kepada semen. Bodoh dia. Pasal itu orang yang paling bodoh, orang yang tak kenal Tuhan. Samalah dengan orang-orang Islam. Mungkin bahasa ini agak kasar. Orang Islam yang bodoh, orang Islam yang tak mau semayang, tak mau puasa, tak mau tutup aurat. Kenapa kita katakan dia bodoh? Bodoh dia terlupa yang bagi nyawa darah berjalan dalam diri dia tu siapa. Dan kalimah yang diangkat bila azan berkumandang nidaur rahman itu, Allahu Akbar itu, apa maknanya? Kalimah hayya ala salah itu apa mafhumnya? Hayya ala salah agak-agak panggil pi mana? Pi pampe, pi bersih doa sajalah. Panggil pi mana? Hayya ala salah panggil sembahyang. Terlupa, tak nampak abang, baru nampak. Panggil sembahyang. Hayya ala salah. Bukan panggil pi pasar malam, pi shopping, tidak. Tapi kebodohan dia sampai dia tak nampak yang dia ada sekarang ketika kalimah azan berkumandang adalah pemberian Allah, dan kalimah itu memanggil dia kepada Sang Maha memberi kepada dia. Dia bodoh sampai setara itu. Oh, subhanallah. Subhanallah. Kebodohan orang kafir tidak mau menuturkan kalimah tauhid. Dia minta kepada syaitan, kepada hantu, dia puja hantu, dia puja syaitan, dia minta kepada syaitan. Ya subhanallah. Subhanallah. Ini orang bijak ke orang bodoh? Minta kepada musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Musuh syaitan itu musuh kamu, letaklah dia sebagai musuh. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, alam ahad ilaikum, aku pesan kepada kamu, Allah ta'budu syaitan, jangan sembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, dia musuh yang nyata. Wa an ya'budu ni. Masya Allah.
Tengok Allah buka jalan, wa ani'budu ni, sembah aku. Hadza sirati mustaqim. Inilah jalan yang lurus dalam akidah. Oh, Masya Allah, begitu dahsyat ayat Al-Quran. Kalau dilihat untuk mengambil keberkatan, untuk beriman, untuk bertauhid, sangat hebat ayat-ayat Allah ini. Wa ani'buduni, sembah aku. Dalam seluruh ajaran agama ini, siapakah yang mengajak menyembah Allah? Hanya Nabi SAW. Buddha kah, Kristian kah, kesemuanya mengajak sembah lain daripada Allah. Lain daripada Allah. Mengajak sembah itu, sembah ini, sembah itu. Betul lah kita sembah Tuhan, tetapi kita kena pakai rakman ini begitu. Islam sahaja. Salahuddin pemain. Islam sahaja dalam dunia ini menyatakan hubungan kita dengan Allah tanpa ada wasilah, tanpa ada wasitah. Allahumma rabbi rabbana, terus kepada Allah. Inilah kata Allah, wa ani'buduni, datang sembah aku. Hadza sirati mustaqim, jalan yang sangat lurus. Tapi ingat, la ta'budu syaitan, jangan kamu sembah syaitan. Ikhwatul iman, tetapi di akhir zaman akan ada orang-orang Islam yang hidupnya, jalannya tak tahu akidah. Dia kawan dengan orang kafir, sehingga kafir mengajak dia sembah kekafiran. Nanti di akhir zaman peristiwa ini berlaku, ikhwatul iman. Kita hari ini kita belum mampu mengandaikan sebab apa. Cuma kita tahu keadaan itu akan jadi kerana Nabi sebut. Satu masa orang kafir akan, tentulah orang Islam yang nak kawan orang kafir ni, orang Islam yang agak tidak tahu tentang ajaran tauhid. Kalau dia tahu, takkan dia nak sembah hak depa. Dia kawan kemungkinan orang kafir masa itu melihat orang Islam ini adalah platform yang paling sesuai untuk mengangkat hajat dan kemahuan mereka. Dia guna orang Islam. Sampai pada peringkat orang Islam rasa terhutang budi jasa dengan puak-puak kafir ni. Orang Islam boleh maki orang Islam boleh cerca orang Islam, tapi kalau cerca orang kafir, dia marah. Dia akan angkat ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tak boleh kata pada orang kafir. Tapi kalau kata pada orang Islam, tak apa, itu Islam turut, dia kata. Saya tidak tahu jadi tak jadi, mengandaikan sahaja. Mungkin jadi pada masa itu. Sampai pada peringkat apa yang kafir itu sembah, dia sembah. Mungkin tidak sembah, dia bagi setumpuk, dua tumpuk, tetapi dia memberi pengiktirafan agama. Macam saya duduk sembang dengan sahabat kita duduk sembang semalam. Ada orang nak membudayakan Ponggol. Apa Ponggol? Ponggol. Oh, dasar makhraj entah. Kalah saya. Dasar. Nama pun Abdul Wahab. Ada orang nak membudayakan budaya itu. Waduh Pak, kaget jadinya. Kenapa? Satu, jangan tengok dari segi agama Islam, tengok dari segi budaya. Apa? Ponggol dengan Melayu kena adik-beradik ke mana? Bau macang tu tak mana? Tak bau langsung. Kenapa orang Melayu nak mengangkat budaya itu? Ni di atas Melayu ni. Tak ada kena-mengena. Nak budaya dekat kaum India lah. Biarlah dia buat. Hak kita Melayu ni nak kena-mengena apa? Dia mula nak memberi pengiktirafan. Ya, itu budayanya, itu dia punya apa? What we say in English? Dalam duk ingat. Dapat nanti saya abang. Dia punya, ikhwatul iman, kita ni lekeh-lekeh kita lah. Habis tak ada lah, ni kira jenahak betul ni. Kerapu betul ni. Mayang dak, apa dak. Habis tak ada, dia nak makan, dia bismillah. Bismillah. Hak ni saya cerita, pengalaman saya betul. Dekat tangan dia ni, dia tatu bunga mawar. Dia tatu bunga mawar. Dia pakai hak nampak ketiak punya t-shirt tu.
Cengeng muka jangan cakap. Cengeng muka. Dia tatu ni dekat RNR Semangui. Dia tapu tu. Kerana saya duduk dekat dengan dia. Bismillah. Makan bismillah. Wah, dia kaget pak. Dia tatu, dia makan bismillah. Betul-betul tak payah bismillah lah. Bismillah tu sunat saja. Ni haram ni. Dia bismillah. Jadi macam orang Melayu curi ayam, nak makan dia sembelih. Jadi macam tu. Tang ayam curi, tak nak makan mau sembelih. Apa masalah dia hang pi pulas ayam tu bagi mati? Oh, bangkai. Apa hukum makan bangkai? Haram, jadi darah daging. Ia hampir curi ayam tu. Oh, curi tak apa. Curi bukan sembelih. Lekeh-lekeh kita lagu tu lah. Sama juga lekeh-lekeh orang India. Dia nak ponggel ke, dia nak apa, mesti dia sebut nama Tuhan dia. Kalau kita kata ponggel itu hanya peristiwa tanak susu dengan beras, dia tanak susu ke, dia tanak apa, syukur dia. Bukan syukur kepada Allah Jalla wa'ala, dia syukur kepada Lord Murugu. Itu kau nak restu? Itu yang kau nak angkat sebagai budaya? Tak betul. Tak betul. Dia nak buat, dia buat nah. Tapi Muslim nak bagi pengiktirafan, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Kami, sama ada kami ataupun kamu, bukan abid, bukan ahli ibadat pada apa yang kamu sembah. Kami tidak akan i'tiraf. Yang akan kami kata, kami tidak beribadah dengan ibadah kamu, kamu selama-lama tak ibadah dengan ibadah kami. Yang jelasnya, lakum dinukum, kamu ada aliran kamu, waliya dini, bagi kami ada aliran kami. Tetapi hadis kita baca At-Tirmizi ni, satu masa nanti Muslim akan menyembah apa yang kafir sembah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita pohon kepada Allah, Allah lindung kita daripada syirik itu. Kerana itu ikhwatul iman, cuba antum tengok di sini. Cuba antum tengok di sini. Ini di antara syirik yang berlaku daripada zaman dahulu sampai sekarang, dan mungkin sampai kiamat. Mungkin sampai kiamat. Kerana tajuk dia, adakah syirik itu ada di kalangan umat Islam saat ini? Adakah syirik saat ini? Ini daripada dulu ini juga berlaku, sekarang ini juga berlaku, ke depan ini juga akan berlaku. Apa dia? Antum cuba tengok. Yang pertama, apakah ancaman paling besar kepada akidah orang Islam ni? Ancaman yang pertama iaitu mempersekutukan Allah dalam ibadah. Ini nombor satu. Ini ancaman nombor satu. Hari ini ada tak ada syirik? Ya, ada. Orang menega buat syirik. Bukan semua, hanya cakap secara umum. Pakai tangkai, pakai azimat. Kadang-kadang orang, dia nak meminang orang, dia pakai bomo. Dia pakai bomo. Bukan kata sikit sahabat. Belambak. 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 Dia buat macam tu. Ini semua kesyirikan yang wujud di tengah-tengah budaya yang besar. Ya betul, dulu lah orang kata bersanding tak boleh. Jadi saya kebetulan ada sahabat kita di Kuala Lumpur, dia buat master dalam bidang budaya Melayu. Dia punya tesis tu dia bagi satu kat saya, dia punya step. Saya duduk baca tesis dia. Not my thesis, tesis dia. Saya baru tahu istilah-istilah yang wujud dalam benua Melayu ini. Oh, dahsyat. Istilah sangat dahsyat. Di antaranya bersanding. Saya kalau orang dulu tanya, Ustaz, bersanding boleh tak boleh? Oh, saya kata why not. Cuma jangan duduk baling berah ajalah, sudahlah. Tapi rupanya asal usul kepada persandingan, Mapleng yang Pono ni yang pergi duduk itu adalah asal dia. Persandingan itu bermakna meraihkan dua dewa yang turun ke bumi. Wallahi saya tak tahu. Baca tu baru tahu. Kaget pak. Kaget. Abang tak terkejut? Macam tahu
Baru saya tahu. Rupanya dibuat pentas macam tu, wanita itu dipakai pakaian tertentu, laki-laki tertentu dibuat upacara tertentu, itu asal dia meraihkan dua dewa Hindu. Yang mereka berkeyakinan pada Hindu kuno, dua dewa inilah datang menyerikan dua mempelai ini. Pasal itu pada hari itu mereka dipanggil Raja Sehari. Kita pun tak tahu asal kalimah ni mengikut mana. Enggak tahu pak. Mai muncul lagu tu. Kita pun panggil Raja Sehari lah, tapi kita punya Raja Sehari kita maksudkan apa dia? Raja lah, jenis orang jadi raja ni bukan boleh kata apa. Kita nampak dia hebat kan, tapi bukan boleh kata apa. Orang kata duduk, orang tabal, itulah maksud raja di sisi kita. Dan itulah hakikat raja kita. Tapi rupanya pada dia punya itu, dua dewa itu turun untuk merahmati dua mempelai ini. Jadi dia turun macam mana? Dia turun secara batin, tak nampak. Yang nampak siapa dia? Itulah yang Sami-Sami duk puja itu. Maka kerana itu Sami akan memulakan dia balin. Dia balin itu mengambil restu dua dewa yang berada di belakang dua mempelai itu. Kalau begitu, ini adalah syirik yang telah diwarisi daripada dahulu. Jadi kalau kita nak buat benda itu semua, macam mana nak buat? Saya buat lagu ni, hanya bubuh satu tirai di belakang, bubuh satu rusi. Boleh tak boleh Ustaz? Okey, saya kata boleh lah. Sajalah saya kata boleh. Bukan saya kata boleh pun, saja saya kata boleh. Maka saya kata boleh, baik, saya ajukan satu benda. Tetap tak bersanding itu berasal daripada dewa itu? Tetap tak itu? Itu boleh tak kita raba, belengkor? Tak boleh. Jadi kalau kita tak buat upacara yang bersanding itu, mau renjih apa yang patut direnjih, begitu semua kita tak buat. Tetapi tetap tak apa yang kita buat itu ada tali temali dengan mereka. Tetap tak? Bila kita tulis bersanding saja, bersanding, tasyabbuh tetap ada. Cuma tasyabbuh itu terang ataupun nipis, itu saja. Boleh tak kalau kita kahwin, atau sahabat kahwin, amin terus. Kasar itu melawak. Katalah kita kahwin, boleh tak kita buat macam ni? Habis dah angkat nikah semua, mempelai dengan ponu turun daripada kereta mai, depa buat macam mana? Depa hanya raikan semua tetamu yang mai. Dengan pakaian depa tu, depa duduklah bawah kemah ke tak mana, depa tidak ada satu tempat khas. Depa round sambut tetamu. Kalau depa rasa tak larat, dia ambil kerusi dekat tempat orang duduk makan tu, dia duduk. Dia tak perlu duduk satu tempat khusus. Boleh tak kita buat lagu tu? Boleh. Kalau itu kita boleh buat, itu lebih afdal. Tinggalkanlah persandingan itu. Pasal saya di antara orang yang dulu orang tanya saya, sebelum saya baca tesis kawan ni, kata Ustaz, boleh tak bersanding? Saya kata boleh, tapi dengan syarat. Saya kata kita jangan renjih apa? Beras kunyit kan, jangan renjih. Tapi bila saya baca tesis ni, saya kena betulkan saya punya perkataan balik. Maka itu mungkin menjadi pandangan lama saya, sekarang pandangan baru setelah membaca tesis itu. Antu jangan bimbang, nanti saya photostat banyak-banyak, saya bagi seorang satu, macam kita photostat Syiah itu. Baca tengok bagaimana adat-adat orang Melayu itu begitu yang perlu. Kerana itu soalan tadi, ada tak ada syirik pada zaman ini? Ya ada. Syirik ada. Yang terang, yang jali ni orang kata, yang jali, yang nampak dengan biji mata, duk sembah dai dekat benda lain. Oh, jangan cakap bukan sikit. Itu orang kapiang. Tetapi yang tak sembah dengan dai tapi memberi pengiktirafan pada ibadat-ibadat orang lain. Bunyi pun hak beragama kesemuanya sama? Tidak. Mana hak agama sama? Kalau hak beragama sama, lafaz syahadah tidak akan datang la ilaha illallah. Cukup dia datang dengan kalimah la rabba illallah. Cukup dia datang dengan kalimah itu.
Tapi dia la ilaha illallah, dia tidak sama. Hak Allah sangat istimewa. Juga tengok yang kedua itu juga termasuk daripada perkara syirik, iaitu barang siapa menjadikan sesuatu sebagai perantaraan antara dirinya dengan Allah, berdoa dan memohon syafaat serta bertawakal kepada perantaraan tersebut, maka hukumnya kafir menurut kesepakatan para ulama, yakni ijma' para ulama. Ini di antara benda syirik. Benda syirik yang masuk. Tawassul yang sangat syirik. Ikhwatul iman, ketika para ulama menulis tentang syirik ini, para ulama menyebut syirik yang pertama, dua-dua syirik besar, tetapi syirik dalam kes yang pertama ini dia sangat mudah kita handle, iaitu syirik macam mana? Syirik seperti orang kafir buat ni, sembah tok kong. Itu sangat mudah kita handle, sangat mudah kita bagi tahu pada orang jangan sembah, dia nampak. Tetapi syirik yang dalam kes yang kedua ini, dia syirik besar, susah kita handle kerana syirik telah jadi nafas agama. Ini syirik tapi orang rasa dia agama, dan orang bukan kata orang rasa dia agama, orang tabal dia agama, bahkan orang kata berpahala pula buat syirik ni. Syirik yang mana ni? Yang pada kes yang kedua ni, iaitu apa dia? Menjadikan antara kita dengan Allah itu orang tengah. Seperti dia mendatangi makam-makam tuk-tuk wali, dia berzikir dengan zikir-zikir menyebut wali abdal, wali kutub, wali ghaus. Dia percaya dalam dunia ni ada 40 wali, mati satu bagi cukup 40. Tak akan ada 39. Dalam dunia ni 40 wali. Dia percaya, dan bila dia berdoa, dia akan sebut wali abdal, wali kutub, wali ghaus. Masya Allah, dalam doa dipanggil mereka. Dalam manakib kebanyakan mamak-mamak suka baca, memuja kepada Hadrat Syekh Abdul Qadir Jalaini sampai hari ini, dan dia menyatakan itu adalah zikir. Masya Allah. Ini syirik yang sangat susah kita nak terangkan kepada orang. Hatta orang kadang-kadang dalam berdoa, ini dalam ceramah ini, dia berdoa, ya Allah ampunlah dosa kami, ya Allah terimalah kami, ampunlah dosa mak bapak kami, ya Allah izinkanlah kami melihat wajah Rasulullah. Tiba-tiba dia kata, ya Rasulullah terimalah kami, ya Rasulullah. Dalam doa dia panggil Rasulullah, terima dia sedangkan Nabi sudah wafat. Sirah apa yang dia pakai ni? Kadang-kadang dalam doa dia kata, ya Rasulullah tengoklah umat kamu telah derhaka kamu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah kami terlampau kasih padamu, ya Rasulullah. Ya itu harfun nida, kalimah seru. Mana boleh panggil kawan tu dah mati? Macam gambar-gambar hak kalang kabut kadang-kadang dia tunjuk kan, pergi kat kubur, ayah, kalaulah ayah hidup, ayah boleh tengok abang long ambil dia ke darah harta ayah semua pun habis, sampai kat cik dia tak tinggal langsung, dia pergi bercakap, dia panggil ayah dia. Ini kerja syirik. Kenapa? Bolehkah orang mati itu mendengar perkataan orang hidup? Kita akan sebut dalilnya nanti. Ini kalau terlibat macam sebahagian orang yang berenang, bukan naik perahu, berenang terus pergi Pulau Besar Melaka. Makam-makam bertih di kawasan perkuburan Pulau Besar Melaka. Siapa dia? Makam Sultan Zainul Abidin. Ini bukan sebarang orang, ini makam yang boleh kita minta, bahkan dia boleh bagi on the spot. Yang pergi itu Masya Allah. Saya pergi dengan siapa? Dengan pakcik lah, di Banting. Ni ayah anda bawa kita pusing kubur Sultan Abdul Samad, Pak Amit. Pakcik ada. Pakcik tengok atas kubur bagaimana Sultan Abdul Samad, orang berkapek, ada orang duduk. Itu makam. Orang berkapek buat seperti surau kita ini, berkapek, berquran,
kaca bertimpuh, tabung bunga bubuh apa tu yang macam huruf peti tapi besar-besar macam garu tu. Orang beribadat. Katalah kita pergi, kita kata sahabat, tuan, saudara, ini makam bukan masjid, kenapa buat lagi tu? Nescaya dia akan kata, ini bukan sebarang sultan. Inilah syirik yang sangat bahaya. Ini adalah syirik yang telah dianggap sebagai ibadat dan agama. Orang yang beramalnya 24 jam di dalam syirik kepada Allah. Masya Allah. Ini bahagian yang kedua, ikhwatul iman, yang sangat susah, yang sangat payah kita nak membuktikan kata dia syirik. Yang ketiga, antum tengok apa dia perkara yang zaman hari ini ada, seperti dalam buku kita ini, yang boleh membuat akidah itu rosak, iaitu barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka, maka dengan demikian dia telah menjadi kafir. Subhanallah. Orang Islam, dia tengok orang kafir pasal dia kawan dengan orang kafir. Dulu masa dia tak kawan, dia kata kafir. Dia marah kan, dia kata pok-pok ni kafir, jangan duk berkawan. Bila dia kawan dengan orang kafir, tu dia kata apa? Tak boleh kata depa kafir, depa belum masuk Islam. Begitu diplomatiknya bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, dia pergi cari jilid keempat. Subhanallah. Hati-hati ikhwatul iman. Quran kata kafir, kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, nak tak sekut mana? Wahai orang belum Islam ke? Arab tak ada ke? Quran boleh kata apa? Quran kata apa? Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna. Quran mampu mengangkat bahasa itu. Apa dia? Wa qalatil a'rabu, berkatalah Arab-Arab, orang Arab Badui ini, amanna, kami beriman kepada Allah. Bila dia masuk Islam lah, tiba-tiba ayat Quran turun, lam wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'min, jangan kata kamu beriman, walakin qulu aslamna, katalah kamu baru masuk Islam. Quran mampu angkat bahasa tu. Tapi kenapa pada ayat ini Quran kata ya ayyuhal kafirun? Kenapa tak kata ayat lain ya ayyuhalladzina lam yadkhulil Islam ka? Wahai orang yang belum masuk Islam. Kenapa Quran tak angkat bahasa itu? Kerana Quran nak maksudkan kafir adalah kafir. Satu hari Imam Nawawi, dalam ini ada dalam Nailul Autar pun ada, dalam Sahih Muslim bi Syarahin Nawawi pun ada. Iaitu masa Nawawi dia mengupah hadis tak boleh duduk atas kubur. Hadis Abi Hurairah riwayat Imam Muslim, tak boleh duduk atas kubur. Lebih baik duduk atas bara api itu makan kain kita, lepas tu dia makan bulu rumah kulit kita, itu lebih baik hang tanggung sakit tu daripada hampir duduk atas kubur. Jadi yang saya nak kata hanya Nawawi tu dia marah. Nabi kata la yajlisu ahadukum ala jamratin, siapa yang duduk atas bara api sampai terbakar siap dan jilid, sampai terbakar kulit dan baju dia, khair, lebih baik daripada ayat jelisa ala qabr, daripada dia pergi duduk atas kubur. Nawawi dan Nailul Autar Syaukani dia menggunakan satu bahasa. Dalam hadis tu Nabi kata la ayat jelisa, maksud jalasa duduk kan, jalasa tu maksud dia duduk. Apa dia kata? Dia kata al-julus ay al-qu'ud, dia kata maksud tak boleh duduk, tak boleh duduk. Jangan terjemah tak boleh buat rumah. Ada juga hak makan durian mengkang ni, dia kata maksud tak boleh duduk pasal kan bahasa kita hang duduk tak mana. Dia bukan masuk duduk bersilah ni, dia masuk rumah kita di mana. Jadi bila Nabi kata tak boleh duduk, tak boleh buat rumah, macam Nabi cakap dia duduk sekali hari tu. Ni Abu Bakar dengar faham kot lain, yang dia duduk di belakang ni faham kot lain.
Nawawi dengan Syaukani ketika dia marah orang duk putar belik hadis ni, terus dia bagi sepatah. Al-julus al-qu'ud. Tak boleh duduk, tak boleh duduk lah. Hang tak faham ke? Subhanallah. Bila Quran kata ya ayyuhal kafirun, maksud kafir adalah kafir. Adalah kafir. Orang yang beribadat dengan syirik ini. Tetapi akan sampai satu masa pergolakan akidah akan berlaku. Iaitu orang tidak mau mengiktiraf kekafiran itu kafir kerana mereka ada MOU. Apakah MOU mereka? Wallahu alam, kita tak tahu sebab kita belum hidup zaman yang akan datang itu. Masya Allah. Sehingga kan Kristian tak boleh dikatakan Kristian. Saya teringat dahulu Indonesia tidak boleh diterjemahkan qul huwallahu ahad. Tak boleh terjemah. Kan? Apa nama dia? Apa nama dia? Presiden tu mati dah sebelum Habibie tu. Yang ulama sikit tu, yang ulama tu, yang ulama tu, Gus Dur, Bapak Gus Dur takut menyinggung hati orang-orang Kristian, takut menyinggung Bapak Hamka ketika menulis Al-Azhar, dia telah membayangkan ketakutan dia ayat-ayat tauhid tidak boleh ditafsirkan di Indonesia. Dia telah membayang di zaman dia, aku bimbang dengan pergolakan akidah Indonesia, jangan sampai ayat akidah dihalang daripada tafsir kerana menyinggung perasaan orang kafir. Seolah-olah apa yang Bapak Hamka takut itu lepas dia mati jadi. Mazhab kafir tidak diiktiraf sebagai kafir. Di sisi Ahlussunnah, kalau kafir kita tak kata kafir, kita yang kafir. Kaedah dia sama. Dalam Ahlussunnah kaedah dia sama. Kita hukum si A tu kafir, dalam Ahlussunnah kawannya kena hukum belum tentu kafir, tapi kawannya menghukum dia confirm boleh kafir. Sebab dia memerlukan bayin, bukti. Hang tak mampu bukti, dia patah merata iman orang cakap. Pasal itu tengoklah yang ketiga ini, barang siapa tidak mengkafirkan yang kafir atau orang musyrikin sembah tokong. Ada juga orang tua-tua yang hidup zaman purba, dia kata kita tak boleh kata orang kafir tu kafir, nanti dia mati Islam gimana? Ada juga. Kita ni bukan orang Islam lah, kalau mati kafir gimana? Habis siapa nak puasa? Hari Jumaat siapa nak pergi sembahyang Jumaat? Hak kafir tak boleh kata kafir, hak Islam tak boleh kata Islam, pasal tak tahu ending mati macam mana. Quran akan jadi kitab yang tidak boleh diamalkan. Ini sangat berbahaya. Yang keempat, ini kekafiran hari ini. Yang keempat apa dia? Barang siapa yang berkeyakinan bahawa selain tuntutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna, atau selain ketentuan hukum beliau lebih baik, sebagaimana orang-orang yang mengutamakan aturan-aturan manusia yang melampaui batas lagi menyimpang dari hukum Allah, yakni aturan-aturan taghut, dan menyampingkan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang berkeyakinan seperti itu adalah kafir. Dahlah dia tolak hak Nabi, dia pergi kata yang lawan dengan Nabi itu lebih baik daripada Nabi, seperti hukum taghut. Pada perkataan taghut itu saya nak ambil sikit Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia mengupas masalah taghut. Saya ambil sikit. Bila kita kata taghut itu merosakkan akidah. Apa itu taghut? Saya sebut kepada antum, Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata apa? Dia kata wa taghut amun fi kulli ma ubidu min dunillah wa radiya bil ibadah min ma'bud. Taghut itu Ibn Taymiyah kata nama yang begitu agak am. Am ni nama apa? Nama yang begitu luas, nama yang begitu umum. Dia berkaitan dengan semua yang kita sembah lain daripada Allah, kemudian kita reda dengan penyembahan itu. Ada juga orang yang disembah benda taghut tapi dia tak reda. Macam mana? Dia kena sihir,
dia kena paksa, dia kena ugut, dia kena tawan, dipaksa-paksa, dia tidak reda tapi dia sembah, maka dia tidak masuk sembah taghut yang keluar daripada Islam. Tetapi ini dia buat dengan reda. Bila mai hari Ponggol, puak-puak India tak bangkit, dia pergi cucu api dulu. Dia yang pergi letak kayu api bakar, umbun api, dia yang pergi cari susu. India gonjah-gonjah mata, India pun terkejut lah, lagi India daripada aku pun ada. Dia reda. Itu taghut. Tapi begini, kata Syekhul Islam, wa tawaghit kathirah wa ru'usuhum khamsah. Bila kita sebut taghut, dia banyak, tetapi kepala dia ada 5. Daripada 5 ni jadi macam-macam taghut. Pasal itu Firaun dikatakan satu taghut. Firaun dikatakan satu taghut pasal dia mengajak orang sembah dia. Dia mengajak orang tabal dia sebagai rububiyah. Dia dikatakan taghut. Izhaba ilal Firaun innahu tagha. Kepala kepada taghut ini ada 5, kata Ibn Taymiyah. Jadi kalau terlibatlah kita dengan 1, 2, 3, 4, 5 ni confirm terlibat dengan taghut, dan itu boleh merosakkan akidah. Itu syirik pada zaman hari ini dan dulu. Apa dia? Yang pertama, asyaitanu ad-da'i ilal ibadah ghairullah. Yang pertama, syaitan, puja syaitan. Puja syaitan. Macam Tok Bomo letak kepala tengkorak. Oh, jangan main. Kepala tengkorak dia letak. Main lah. Kita lalu tepi kubur pun, jenuh baca ayat apa yang kita hafal. Lebih-lebih kubur Cina. Kubur Cina. Lalu kubur Cina tengok, takut. Kita lah. Ini kawan ni lebih terberani. Dia pergi ambil ayat dagu mayat. Dia pergi ambil bulu ketiak mayat. Bomo minta ambil mau mayat orang mati bunuh diri, baru boleh nak dapat ilmu. Mambang tu mambang ni mayat Ramli pi atas kubur orang bunuh diri. Sekali siapa keluar, hantu Jepun, Udin. Hantu Jepun. Dia kata tangkap buat sate. Asyaitanu da'i. Syaitan itu menyeru kepada lain daripada Allah. Maka siapa yang puja syaitan, sebut nama syaitan dalam berubat, itu terang-terang taghut, dan itu mengeluarkan dia daripada iman kepada syirik. Yang kedua, tengok yang kedua. Antum cuba dengar yang kedua ini. Apa kata Syekhul Islam? Al-hakim al-jair al-mughayyir li ahkamillah. Taghut yang kedua siapa dia? Seorang hakim yang jahat, yang mengubah kesemua hukum Allah ketika dia berhukum. Dia terang-terang syirik kepada Allah. Dia hukum, dia ubah. Dia ubah itu dengan apa? Dengan niat di atas tadi. Waradiyah, dia reda nak mengubah. Saja dia nak ubah. Dia nak mencari kesempitan. Dia nak cari kesenangan di dalam keduniaan ini. Dia ubah. Seperti mana ulama-ulama Bani Israel, dia ubah hukum Allah. Dia tahu kena pukul, kena kejam, dia tahu, tapi dia ubah. Pasal apa? Pasal nak kenal tu member dia. Puspawangi punya pasal boleh padam. Salah jugalah, tapi Puspawangi punya pasal boleh padam. Tengok, dia ubah. Tapi tak apalah yang dia ubah itu juru nikah kahwin sahaja. Ini dia ubah hukum Allah. Allah kata wajib, dia kata sunat. Dia ubah. Dan dia ubah, dia bermaksud untuk merosakkan hukum Allah. Dia telah syirik kepada Allah. Kenapa syirik? Kata Yusuf Al-Qardawi, at-tahlilu wa tahrimu haqqullahi wahdah. Menghalalkan satu, mengharamkan satu, itu hak mutlak Allah. Siapa pun tak boleh ambil hak itu. Kalau Allah kata arak tu haram, haramlah arak tu walaupun tak mabuk. Jangan pandai-pandai kita pergi kata mabuk baru haram. Kamu tidak ada hak mengharamkan benda. Allah saja ada hak. Tiba-tiba benda tu terang kata haram. Dia ubah. Dia kata dah, bukan maksud haram betul pun. Dia adalah taghut yang kedua, mengubah hukum Allah. Taghut yang ketiga, alladhi yuhakkimu bighairi ma anzalallah. Taghut yang ketiga, dia tidak mengubah hukum Allah,
Cuma dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Dia cipta hukum sendiri. Hak tadi ubah terus. Dia buat pindah. Dalam Islam ada potong tangan, dia buat pindah. Dalam Islam tak ada potong tangan. Potong tangan telah dimansuhkan. Kira potong kuku saja ada. Dia pandai-pandai dia pindah. Dia batal ibtalul hukum. Dia batal hukum, dia buat hukum baru. Tapi yang ketiga ni, dia bukan batal hukum. Dia cuma tidak memakai hukum. Kenapa? Kerana dia rasa korang selesa. Potong tangan ni hukum Allah. Memang hukum Allah, dia mengaku. Cuma lain tahun kita buat nah. Tahun ni tak usah buat lagi. Dan dia buat itu dengan apa? Waradiyah. Dia redha. Dia suka. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata dia berada di bawah kepala taghut. Kalau dia redha dengan keadaan dia itu, dia keluar daripada agama tauhid. Yang keempat, yang keempat, alladhi yud'a ilmul ghaibi min dunillah. Taghut yang keempat, kalau ada orang dia kata dia tahu ilmu ghaib, ini taghut, kepala taghut ini. Pasal itu ayah pin kita kata kepala taghut. Pasal apa kita kata kepala taghut? Dia turun daripada langit. Baru ni dia turun-turun, macam mana kan, turun kuat, jatuh ke demam, sebelah tangan dia rosak. Pasal itu Arraf ni siapa dia? Arraf ni bukan bomo, dia peramal. Dia tengok tapak tangan, dia boleh meramal. Hati-hatilah. Hari ni saya tengok iklan surat khabar, ada satu kursus, dia boleh tahu kita ni layak buat kerja apa berdasarkan tarikh beranak kita. Dia boleh tahu tarikh beranak kita. Kita tulis satu tarikh beranak, dia boleh bagi tahu apa kerja yang paling sesuai. Orang punya pi bertimpa, dahsyat. Araf, dia meramal. Allah kata apa? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Aku hampak rezeki aku ini begitu hebat, carilah kurnia Allah. Itu Tuhan tak bagi tahu pun beranak hari apa buat kerja ni, beranak hari ni buat kerja ni. Tidak. Dan ni ada satu perubatan, kalau tak silap saya dia panggil perubatan ada kita punya bahasa tu Riki, iaitu satu jenis perubatan. Dia berubat pakai warna, aura, dia berubat pakai warna. Tetapi masa dia nak mengambil perubatan, dia nak belajar tu, dia kena menikmati warna alam. Dia panggil nature color. Dia kena pergi kayak terjun, dia kena pergi tempat monyet-monyet banyak ni. Dia kena menghayati warna. Itu satu proses dia nak belajar perubatan itu. Lepas tu bila orang tu sakit, dia akan kenakan warna, dia pakai aura warna. Dia panggil Riki. Bukan Riki orang Pulau Pinang. Riki kita lain macam. Hampir Riki sat kawan tu lain macam. Yang ni Riki perubatan. Saya katakan kepada sahabat yang terlibat dengan perubatan seperti ini, biasanya berasal daripada apa? Biasanya dia berasal daripada agama-agama nature ini, agama-agama alam ini. Kalau itu satu perubatan, insya-Allah akan sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia satu perubatan, kalau warna boleh bagi perubatan, insya-Allah. Kalau warna boleh bagi perubatan, warna putih lah paling berubat. Pasal dalam hadis At-Tirmizi Nabi kata apa? Warna baik untuk orang hidup dan orang mati, putih. Ini warna ni, dia akan pakailah warna tu, dia akan pakai. Ini mesti dihati-hatikan, melibatkan alam ghaib. Yang kelima, jelas dia adalah taghut, iaitu alladhi ya'budu min dunillah wa huwa radin bil ibadah, iaitu dia letak dai sembah tokong terus dan dia redha dengan penyembahan itu di atas nama agama semua serupa. Memang ini kepala taghut dan dia boleh keluar daripada wilayah keimanan, dia masuk ke padang kekufuran.
Masya Allah, ikhwatul iman. Jadi bila dia sebut tadi ini, ada orang menolak Nabi Muhammad dan menerima hukum taghut. Had tadi ni, had 5 tadi, itu hukum taghut. Itu adalah hukum taghut. Baik, yang tu antum boleh baca sendiri. Saya langkau-langkau sikit. Ambil yang kelima. Yang kelima, barang siapa membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat beliau, sekalipun dia ikut mengamalnya, maka dia menjadi kafir. Yang kelima, seorang itu dia benci. Ikhwatul iman, saya bagi satu contoh yang simple, duk jadilah ni. Dia pergi semayang Jumaat, ni cerita hari Jumaat. Dia pergi semayang Jumaat, dia tengok masjid tu semayang Jumaat azan sekali. Dia tak lari. Dia duduk semayang. Tapi masa dia duduk dengar khutbah, hati dia mula cakap, awaklah dia azan sekali. Kalau dia azan 2 kali, bagus ya. Dia mesti bertaubat kepada Allah. Dia sedang benci apa yang sabit daripada Nabi. Tengok ikhwatul iman. Dia pipi orang azan sekali. Ataupun dia pi dengar khutbah pertama, khatib duduk, bila khatib duduk, sepi, masjid sepi. Tak ada tok bilai duk pi riau. Tak ada tok bilai duk pi selawat macam masjid yang dia duk amal, masjid purba yang dia duk amal tu, tidak. Lepas tu mai dalam hati dia, Allahu Akbar. Awaklah depa jadi lagu ni ya. Sampai siapa pun tak berdoa. Allah, kira aku hari ni Jumaat kira sah ajalah. Berkat-berkat aku tak dapat apa. Dia ingat macam tu, dia mesti taubat dan istighfar. Dia sedang membenci apa yang sabit daripada Nabi. Ataupun dia pergi sembahyang malam-malam masjid, dia tengok orang duk gedik jari pada satu tempat. Masjid dia semua tak gedik. Dia sembahyang, dia tak pernah tengok mereka duduk gerak-gerakkan jari. Pasal dia sekali naik je, tempat lain dia gerak-gerak naik turun. Sekali dia sembahyang, dia tengok lagu tu, Astaghfirullahalazim, ya Allah, apalah jadi dengan sembahyang mereka ni. Kesianlah aku tengok, ya Allah, mereka ni semua akan bangkit di hari akhirat sebagai orang tak sembahyang. Walaupun mereka sembahyang, pasal mereka dah terlibat dengan ajaran tak betul. Dia ada ingat macam tu pada sunnah Nabi, dia mesti taubat dan istighfar. Pasal kesemuanya itu sabit dengan jelas daripada hidayah yang Allah turunkan kepada Nabi. Masya Allah. Masya Allah. Dia pergi sembahyang. Dia pergi sembahyang, tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak nampak orang sapu kepala, turun mai tang dada. Dia tengok semua senyap, sunyi. Hok dak, hak dak. Dia pun pandang kiri, pandang kanan. Ya Allah, habislah masjid ni telah dicabut hidayah. Pasal tak ada siapa baca doa. Dia yakin masjid itu tak ada hidayah kerana masjid itu beramal dengan sifat salat Nabi yang paling jelas. Dia mesti bertaubat dan istighfar kepada Allah. Pasal apa? Dia masuk yang kelima, dia membenci sesuatu walaupun dia sedang mengamal sebahagian itu. Ikhwatul iman, contoh yang saya sebut tu, sebahagian orang dia tidak bersetuju. Dia kata mana boleh itu dicontohkan, itu khilaf. Saya tidak contoh yang khilaf, saya contoh yang sabit. Yang sabit saya contohkan, yang khilaf saya tidak contohkan. Azan jemaat 2 kali, khilaf tak? Khilaf lah, kita terima. Tapi azan jemaat 2 kali, dia khilaf tak mana? Dia khilaf sebelum bang betul, bukan dia khilaf lepas bang. Orang kata Osman, Sayyidina Osman, betul, Sayyidina Osman bukan calon orang, dia menantu Rasulullah, dia orang hebat. Al-Bukhari membuka bab Jumaat dalam Sahih Bukhari, azan 3 kali hari Jumaat. Nak azan sangat kan, ambil 3 kali terus. Tetapi kesemuanya itu berlaku sebelum masuk waktu. Masya Allah, sebelum masuk waktu. Apabila masuk waktu, hanya ada satu azan saja. Azan masuk waktu, selepas azan masuk waktu sudah tidak ada azan, yang adanya khutbah sahaja. Tapi kita hari ini, kita bukan sunnah Osman bin Affan.
kita sunnah Osman Jailani ataupun Osman Bakar. Osman Bakar kenal? Osman Bakar kan? Nak terjun bangunan tu. Ya, keluarga 69 atau Osman Bakar. Dua Osman ada. Bukan Osman yang ketiga. Kita azan bila? Kita azan lepas masuk waktu. Bagi masuk waktu sekali, puas dah. Mayang sunat apa lebih kurang, bagi lagi sekali. Hak belen-belen tu buang semua habis. Lepas tu baru baca khutbah. Itu bukan masuk bab khilaf. Karena itu kita tak angkat bab khilaf. Kita angkat perkara yang nyata. Yang nyata daripada Nabi, kita ragu, Masya Allah. Kalau dalam kitab Mata'ul Badrain, dalam bab ridah, dia bagi contoh yang paling mudah. Dia kata kerak kuku. Ada satu kawan kerak kuku. Hari Jumaat dia nak pergi, dia kerak kuku. Satu kawan tu kata, keraklah kuku, ini sunnah Nabi. Fikirlah sunnah-sunnah apa? Dalam Mata'ul Badrain dia kata, kawan yang tahu benda itu sabit dengan jelas itu sunnah, tiba-tiba dia kata lagu tu, dia boleh ridah 24 jam. On spot. Dia ridah. Atau memakan. Dalam Mata'ul Badrain bagi contoh makan. Bismillah. Kata Bismillah. Awak, Bismillah boleh kenyang lah. Selagi hang tak tambah, hang tak kenyang. Kalau hang tak Bismillah pun hang tambah, confirm hang kenyang. Kalau hang Bismillah pun hang tak tambah, confirm hang tak kenyang. Apa-apa Bismillah ni? Dia ridah masa tu juga. Pasal apa? Bismillah ketika makan sabit secara sahih daripada Nabi. Oh, jangan buat pasal. Lebih tu dalam Sahih Bukhari, satu contoh yang paling simple, makan dengan tangan kiri. Jangan buat main-main. Makan dengan tangan kiri. Apa jadi kepada sahabat Nabi ni? Kawan ni? Nabi tengok, dia bagi dengan tangan kiri. Mungkin dia baru balik overseas mana kah? Bagi dengan tangan kiri. Nabi kata, fa inna syaitan. Ini adalah daripada syaitan. Nabi kata, makan dengan kanan. Aku suka kiri. Bahasa lah panggil apa? Kidai. Kidai. Man kidai pun main dengan kiri. Dia main kita kiri, tapi dia makan kanan. Man kidai. Nabi tengok-tengok dia tak mau ubah makan dengan kiri ke kanan, terus Nabi kata, tidak menghalang dia melainkan sombong. Sombong saja menghalang. Dia takut apa? Saat ni dia makan dengan tangan kanan, orang kata Nabi punya harga tu naik, dia punya maruah tu turun. Itu je. Dia kata kat Nabi, aku tak upaya makan dengan kanan. Dia orang kata nak jawab balik lah. Apa Nabi kata pada dia? Terus Nabi mendoakan. Nabi kata pada dia, kamu tidak akan makan dengan kanan. Sejak hari itu, apa jadi pada dia? Dia kena mini stroke. Allah tak izin dia makan dengan kanan sampai dia mati. Saya teringat semalam duduk sembang dengan sahabat. Big Boss hari Jumaat. Big Boss hari Jumaat pergi ke hotel besar lah, hotel 23 bintang. Hotel ni besar, 23 bintang, sama tinggi dengan bangunan Dubai hak baru ni. Hotel Dubai hak baru tu, kalau kita naik tingkat ke berapa hotel? 100 tak bisa pergi lah. Saya pergi 2 kali dah lupa. Kita naik tingkat paling atas tu Pak Amit, kita boleh tengok awan duduk dekat kita punya cermin di Dubai. Jangan buat main-main. Don't play with Dubai. Duduk sini tak ada apa-apa lah. Yang kata satu malam pi saja sampai 120,000. Bukan pergi minta ke darah beli apa, hotel bayar 120,000. Tu taraf Dubai. Dia buat tu hotel dia, awan kapit kita, aircon tak pakai, kipas tak pakai, sejuk 24 jam. Oh subhanallah. Tapi mati pun on the spot. Ada masuk pukul 5, kelak-kelak mayat aja. Oh usung pergi. Pasal tekanan pun jadi kuat. Telinga ni duk kena telan ayat liang banyak. Maka mereka pun sedang cari satu teknik nak naik sampai tingkat atas.
Maka satu profesor rambut cocok putih ke semua, dia kata yang paling baik sekali kalau kita nak naik di atas, nak bagi temperature tu kita kurang, sambil baik, sambil duk naik tu kapi rokok isap, dia bagi panas dalam badan. Dia pas sedang amal benda itu. Jangan main-main. Jangan main-main ikhwatul iman. Orang tolak makan dengan tangan kiri. Dia nak makan dengan kiri. Nabi kata jangan. Jangan, Nabi kata jangan. Sampai mati Allah tak izin dia. Ni big boss sahabat tadi, hari Jumaat. Sahabat habaq ke saya, hari Jumaat orang duk tunggu dia ke bawah nak pergi sembahyang Jumaat, tak turun. Sekali kawan tu tanya, big boss, kita nak pergi sembahyang Jumaat. Sahabat tu dia jawab apa dekat dia ni? Dia kata tak boleh sembahyang, period. Tanya sahabat, duk hidup lagi. Sahabat tanya saya kata doalah dengan hadis hak kita baca tadi. Apa dia? Semoga satu hari dia dapat period. InsyaAllah dia akan dapat. Dia akan dapat. Sahabat tu pasti faham tak boleh makan dengan kanan. Aku tak boleh makan, aku tak boleh pakai tangan kanan. Terus Nabi kata, kamu tidak akan makan dengan kanan. Sampai mati tangan kanan dia tak boleh pakai. Dah dia mau. Ya betul ada masa Nabi sabar. Tapi ada masa tengok Nabi marah ni bukan pasal dia tolak hudud, dia tolak guna tangan kanan. Nabi marah dia sangat-sangat. Masya Allah. Kena hati-hati. Dia saya kata kat sahabat, doa lagu tu supaya satu hari dia dapat period. Sahabat kata tak gamak ustaz. Tak gamak ustaz. Hati sahabat ni sangat bagus. Ikhwatul iman, yang keenam, barang siapa memperolok-olokkan Allah atau kitabnya atau sesuatu yang merupakan ajaran agamanya, maka dia menjadi kafir. Memperolok-olokkan apa yang Allah buat turun, tak kira lah hukum apa pun Allah buat turun. Kita tak tahu orang perolok, tapi dia tahu bahasa dia pakai word, dia pakai grammar, dia pakai, dia sendiri tahu dia perolok ataupun tidak. Takut ikhwatul iman, Muslim kita di depan manusia, kafir kita di hadapan Allah. Takut. Karena itu jangan ada hati perolok-olok. Bertanya kita boleh tanya, tidak ada masalah, kita boleh tanya. Silalah tanya. Banyak benda duduk dalam kepala kita nak tanya, tanya. Tetapi perolok-olok ni lain. Perolok-olok ni lain. Perolok-olok ni hati tak setuju. Maka jangan. Yang ketujuh, sihir. Di antaranya adalah ilmu guna-guna, sarfun, iaitu mengubah kecintaan seorang suami kepada isterinya menjadi kebencian. Begitu juga ilmu pengasih, iaitu menjadikan seseorang mencintai sesuatu yang tidak disenanginya dengan cara-cara syaitan. Pakai cara syaitan. Pergi tanam depan rumah orang, pergi gantung, pergi ambil kain kapan mayat, sanggup pergi ambil kain kapan mayat, sanggup dia tunggu, buat kerja-kerja macam tu. Bila mai hari tua, setan duduk dalam badan tak mau keluar. Ni orang duk panggil saka, nak kena cari orang ganti. Ya betul, benda tu saya pernah tengok jadi. Memang bila kawan dengan syaitan, syaitanlah jadinya. Ini pula kan saya cerita dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menterjemahkan ayat wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ibnu Katsir bawa cerita satu perempuan berjalan daripada negeri dia datang ke Madinah cari Nabi. Jumpa Aisyah. Aisyah kata Nabi tak ada, Nabi dah wafat. Menangis perempuan tu. Dia kata mana Abu Bakar? Cari Abu Bakar. Aisyah kata awak hang ni. Dia kata celaka aku, halaktu, celaka aku. Apa yang mencelakakan kamu? Dia kata suami dia ni suka tak balik rumah. Kemudian tengah-tengah malam tu dia keluar nak cari suami dia, dia nampak ada makhluk tergantung atas pokok. Ini cerita Ibnu Katsir. Kawan tu gantung kaki dua naik atas, kepala rejam turun bawah. Kawan tu tanya, "Pi mana?" Dia pun terus dia cakap, lelaki tak balik rumah.
kawan nak duduk atas pokok tu kata jangan takut, aku tolong. Dengan syarat unggun api depan tu api kencing atas dia. Dia pasal sayang laki punya pasal, dia pergi buat. Dia patah balik, kawan duduk atas pokok tu kata dekat dia, hang nampak apa? Dia kata tak nampak apa. Hang bohong, hang tak kencing, dia kata. Hang kalau nak laki hang balik, hang pergi kencing. Kalau hang tak buat lagu tu, hang pergi baliklah rumah, laki hang tak akan balik. So, hang fikir aku tak paksa hang. Pasal-pasal tak lah. Kita bacakan cerita Nabi Adam. Apa Iblis kata? Inni lakuma minan nasihin. Bukan aku paksa pun, nasihat saja. Nasihat saja, dia kata. Wa qasamahuma, aku sumpah aku kepada hampa ni nasihat saja. Nasihat bagi jahanam. Perempuan ni pun dah tak boleh fikir, tak ada bimbingan, dia pergi kencing. Bila dia kencing, dalam tafsir Ibnu Katsir kata, dia rasa macam ada benda terangkat daripada badan dia. Dia mai, hak duduk atas pokok tu tanya, apa jadi? Dia kata, aku rasa macam benda keluar. Betul. Sekarang dia kata, apa yang hang ingat, benda tu akan jadi. Cuba buat, dia kata. Kebetulan dia ada tengok satu buah. Dia teringat dalam kepala dia gandum. Dia buka-buka mata, buah tu tukar jadi gandum. Hang nak laki hang balik kan? Ingat, dia sudah balik. Tapi wanita ni tidak tenteram. Tak tenteram dia. Dia ingat, dia pejam mata minta laki balik. Laki tak balik juga. Dia pejam mata ingat laki nak balik. Laki tak balik juga. Masya Allah. Dia tak tahu apa jadi dengan diri dia. Dia berjalan daripada negeri dia sampai ke Madinah. Dia kata, Aisyah, celakalah aku, tolonglah aku, Aisyah. Aisyah kata, aku tak biasa dengar benda ni. Nabi dah wafat. Abu Bakar tengok dia. Abu Bakar kata, sesungguhnya hang ni dengan syaitan telah jadi saudara. Aku tak boleh buat apa-apa. Hang minta sendirilah pada Allah. Itu Ibnu Katsir tutup cerita dia takat tu. Dia nak bagi tahu, jangan buat kawan dengan syaitan ini. Dia bagi sikit black magic, tapi dia serot nyawa kita masa sakaratul maut tu, tidak ada syahadah. Ramai kawan-kawan yang bila tua nak mati ni susah, dia pesan janganlah duk pi belajar benda tak tentu hala, jangan. Pasal apa? Pasal nak ubah hati laki sayang kat ni, hati isteri sayang kat laki. Lebih celaka lagi pi pakai ayat Quran. Saya kawan bagi betul-betul kat saya, qul wallah tu songsang. Saya duk tengok memang songsang. Saya tak berani baca. Saya kata, sahabat, ni surah jadi terbalik. Dia kata bukan kata tulis terbalik, Ustaz. Memang kena baca terbalik. Saya kata, apa kelebihan dia? Oh, dahsyat. Dia tunjuk huruf tu kat saya, kecut perut. Bismillah, dia baca Bismillah tu laknat Tuhan. Bismillah dia tu laknat Tuhan. Saya ingat dia tak tahu. Saya kata, sahabat, tahu tak apa sahabat baca ni? Kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim kan? Antum bayang, kalimah rahim di belakang tu dia tukar rajim. Cuba antum baca jadi apa? Allah gabung Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Rahman dia baca, Rahim dia buang, dia buh rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ar-Rajim tu dia bubuh tempat Rahim. Jadi Bismillahirrahman. Saya kata, sahabat, itu dia ilmu. Astaghfirullahalazim. Kita nak baca tak berani, dia duk amal. Dahsyat ikhwatul iman. Jangan buat pasal benda ni. Saya kata kat dia, siapa baca benda ni total kafir. Total, saya abang kat dia, total kafir. Dia huk pun dah, dia renyih lagi ada, dia pergi.
Kelebihan apa? Pertama kelebihan, umur tak makan tua. Umur tak makan tua. Penyakit jangan cakap. Yang kedua kelebihan dia, turun pergi ke laut, perahu penuh. Turun pergi ke laut, perahu penuh. Oh, dahsyat. Dahsyat. Satu pakcik itu, kaki dia kena potong. Kaki dia kena potong. Saya ingat kata kencing manis. Ya, saya tak ada kencing manis. Habis kita kena potong. Pasal apa? Dia kata mungkin kerana dosa saya kot. Oh, saya kata, bukan kata pakcik, saya lagi banyak dosa, tak kena potong kaki pun. Kata Ustaz, jangan cakap. Dosa Ustaz lain, dosa saya lain. Ni dia kata ni kena paku karat ni. Biasa dengar tak paku tongkang? Paku tongkang masak mana? Bukan paku payung, tu dia punya nala. Dia punya payung besar ni, paku tongkang. 6 inci dia pijak paku karat tongkang. Saya kata kat dia, tapi dia mati dia lah. Sajalah saya teringat syaitan punya kerja ni. Pakcik, ini semua urusan Allah. Memang kerja Tuhan, tapi ni saja dosa saya Ustaz. Ustaz tahu tak saya boleh kenal ni pasal apa? Pakcik ni pula dia ada satu amalan nak turun pergi ke laut. Amalan apa? Ni dia baca semua ni bismillahirrahman ni semua tadi ni, dia kena tendang berah dalam guni. Berah dalam guni tu kena tak arah kiblat, tendang. Baru dia turun pergi. Penuh perahu dia. Kawan hak pi ke laut 5-6 jam duk lepas rawai ni, tahu kena apa? Kena kasut buruk, kena pulak tempurung. Kena yang tu. Dia 2 jam tak sampai turun, lepas rawai, lepas aja rawai dia lepas rawai, dia pisat duduk bawah Jabatan Pulau Pinang, tak sampai 10 minit dia pi balik, dia angkat tu rawai dia 300 mata. Biasa tengok ke rawai ni? Oh, jangan cakap saya dulu merawai ni, nak merawai ni luka habis ni. Abang tahu rawai? Oh, abang buat rawai lah. Saya tak boleh kata apa. Saya cakap belah ni lah. Belah ni saya cakap, belah ni saya tak orang pandang dah. Rawai tu, jangan cakap 300 mata kai tu 300 duk ada. Jenah kena hak tu, kena kira hak kawan pergi lepas rawai tu kena kasut lama, dia kena ikan lagu ni punya ikan, dia balik dia seronok. Satu hari dia tendang berah, tapi sebenarnya dia kata dia pun ingat tak mau buat dah benda tu. Dia ambil benda ni pun pasal miskin, tak boleh tahan Ustaz, miskin. Duit minyak habis, hasil tak ada. Tak boleh tahan benda ni berapa lama. Kita kata sabar lah, dia yang tanggung. Dia memang ingat nak tinggal, tapi satu hari dia sudah tendang berah, dia terlupa baca ni Bismillahirrahmanirrahim. Dia terlupa baca, dia turun pi daripada, dia tarik perahu tu kan, dia duduk pijak seluk-seluk tu, ayak surut masa tu, dia sudah terpijak kan, ada tongkang lama pecah, dia sudah terpijak, kena potong kaki dia. Dia kata kat saya, Alhamdulillah Ustaz, dia ambil pergi sebelah kaki, dia mau terima taubat saya sudah. Oh, pakcik ni dahsyat. Kalau pakcik lain lah, dia lah aku ni mampu tak mau kaki, tak ada. Tapi dia ada. Alhamdulillah, dia ambil sebelah pun tak apa Ustaz. Alhamdulillah, saya tak mati masa duk buat kerja ni. Kampung saya, dia selam dalam laut. Siput warna hijau tu apa nama? Orang laut kan? Yang orang duk buat makan tu, dia panjang-panjang ni, warna hijau. Kemudi orang panggil. Memang semua siput orang makan, tapi nama dia apa tu? Dia duduk di bawah. Dia suka duduk dekat ni. Dia macam Jabatan Pulau Pinang kan, dia tidur tang tepi dia, kita nak kena selam masuk. Kemudi orang panggil. Tapi lama tak turun ke laut, dia lupa. Siput sudu kot. Celah batu. Saya nak bagi tahu, dia pergi ambil segala siput, segala ketam lagu tu, dia bukan pakai pukat. Dia bismillah terjun lagu tu, dia boleh berjalan. Saya tak mau sebut nama dia, tapi belakang orang bagi hantu raya.
Dia ada nama depan. Saya tak sebut nama depan dia, saya sebut belakang. Orang panggil hantu raya. Masa mereka ni nak mati semua, mereka habaq betul-betul, jangan buat apa yang kami buat, nanti hampa tahulah nak tanggung tu macam mana. Subhanallah. Orang putih ni, saya cerita dengan Pak Amin, orang putih ni sampai angkat tangan. Orang putih nak turun laut, kena pakai kot tu, kena pakai kot ni, bubuh satu mana punya berat tengah belakang, abang nak menyawa. Tu pun tak boleh duduk lama dalam air. Main orang tua ni, apa tak pakai, dia hanya pakai macam orang India naik pokok pakai kain cawat lagu tu, terjun lagu tu 3-4 jam tak timbul-timbul. Orang putih duduk garu kening. Bukan ni day, garu kening. Orang putih duduk garu kening. Dia kata, mampu dah kawan ni, insurans tak ambil, apa tak ambil. Sekali lagi dia bawa net dengan raga rotan tu, dengan siput, dengan apa, balitong, belutung. Oh, dahsyat. Jangan main-main. Siapa punya kerja? Syaitan punya kerja. Siapa punya kerja? Syaitan punya kerja. Maka apa jadi dengan orang ni yang ketujuh? Dia boleh keluar daripada agama ini. Pasal apa? Nak panggil syaitan tu tolong kita, dia ada dia punya seru-seru. Itu nama dia bergantung rezeki kepada syaitan. Yukhatul iman. Yang ke-8, membantu orang-orang musyrikin untuk memusuhi kaum muslimin. Yang ke-8, kita keluar daripada agama ni pasal apa? Pasal kita bantu orang kafir untuk perlai Islam. Bukan bantu miskin kafir kita bantu, zalim dia kita bantu, dia kena zalim. Ini bantu dia untuk bagi jahanam agama kita. Yang ke-9, barang siapa berkeyakinan sebahagian manusia diperbolehkan tidak mengikut syariat Nabi Muhammad, dia kafir. Ini semua segala tarikat, ini semua segala apa nama, sufi-sufi. Makam Tok Guru tinggi daripada kita. Tok Guru tahu apa dia buat, kita belum tahu. Tok Guru mengajar ni aurat ni semua tak boleh dedah haram, tapi Tok Guru naik motor kepala lutut nampak. Jadi anak murid tak boleh tanya. Pasal apa? Tok Guru lebih tahu apa dia buat. Ini cerita dia. Ini semua haram dekat anak murid, halal dekat Tok Guru. Oh tu dia. Zahir dekat anak murid, batin dekat Tok Guru. Jangan main, cerita ni jangan main. Ke-10, barang siapa berpaling daripada agama Allah atau dari hal-hal yang menjadi syarat mutlak sebagai muslim dengan tanpa mempelajarinya dan tanpa mengamalkannya. Ke-10 apa dia? Nama kata agama, nama kata Islam, pandang pun tak. Dia keluar agama tak, tapi dia pandang tak agama ni. Dia bukan kata saya kafir. Tak. Dia lalu depan masjid, pandang pun tak. Negaraku dengan azan ni serupa. Dia redah lagu tu ya. Menyanyi di Kiri Barat ni semua dengan azan serupa. Tak pandang. Raya ke, puasa ke, dia tak terlibat. Dia adalah orang yang tak terlibat dengan mana-mana agama. Tapi dalam IC dia, mak dia orang Islam, pak dia orang Islam, dia nama orang Islam, ada bin, ada binti. Tu kalau dia mati tu orang nak bagi mandilah juga kan. Tapi dia satu orang tak pandang langsung agama. Totally dia buang agama macam tu. Dia juga boleh keluar daripada agama ini. Hak ni ramai di kalangan orang Melayu. Ramai. Jangan cakap apa kat dia. Tua kah, muda, dia duk tolak jam naik haji tu semua tu. Orang duk azan berkandak. Dia duk bawa kok ketapang. Umur berapa? 63. Umur berapa? Baru pencen. Umur berapa? 75. Dia kayuh basikal depan masjid. Orang duk azan. Dia pergi lagu tu ya. Dan siapa pun tak berani cakap dengan dia. Pasal apa? Rungui, marah, sensitif, semua ada kat dia. Rupanya dia tak sedar. Allah ada berfirman satu ayat, Allah menyatakan walladzina kafaru amma unziru mu'ridu. Allah kata seperangai orang kafir dia berpaling daripada apa yang kami ingatkan dia. Azan tu bagi ingatlah supaya mai sembahyang, dia berpaling. Ada juga, ada orang hormat. Ada. Dia dengar azan, dia sengak. Jangan cakap orang bang. Tapi dia tak sembahyang. Dia tengah duduk balai ganja, cantik dah berimpun, nak sedut dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang bang. Ganja duk genggam, aku genggam ganja aku tak lepas. Habis orang bang. Habis hayya alal falah, hayya ala semua habis dah. Dia sambung balik, dia kena desyur balik.
Yang ni tak nama berpaling, pasal dia masih menunjuk penghormatan. Yang berpaling ni tak peduli terus. Ikhwatul iman, itulah tajuk pada malam ni. Apakah syirik itu masih ada pada umat Islam saat ini? InsyaAllah pertanyaan yang keempat, apakah hukum berdoa kepada orang mati atau orang hidup yang tidak hadir? Dia mati, kita duk baca doa, duk panggil nama dia Syekh Abdul Qadir Jalaini, Syekh tu Syekh ni, bolehkah semua ni? InsyaAllah panjang umur, sihat badan, kita tengok lagi sekali insyaAllah. Oh, Masya Allah, banyaklah soalan ni. Jawab lagi sekali ya. Lagi sekali ya. Banyak. Ni kalau jawab boleh buat qiyamul lail.